Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin fi risalatihi al-musamma bi faridatil faraidi fi ilmi al-aqaidi dan Haruna dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ada Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ni Harun bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Itu nasab Nabi Harun. Nabi Harun ni ialah saudara bagi Nabi Musa alaihi salam. Saudara kakak. Artinya abang lah. Saudara kakak mana abang. Dia lebih tua daripada Nabi Musa 3 tahun. Itu dah. Tu jadi Nabi Harun ni abang kepada Nabi Musa, tua 3 tahun.
dilahirkan di Mesir tu, nah. Tapi pada tahun Al-Afu, tahun Raja Firaun, nah, Raja Mesir tu Raja Firaun. Dia maaf 1 tahun. Dia bunuh anak laki-laki daripada Bani Israel setahun. Kemudian dia maaf pula setahun. Kemudian dia bunuh pula setahun. Tu. Jadi jatuh ke kelahiran Nabi Harun alaihi salam, lahir pada tahun Al-Afu. Tahun Firaun tu maaf. Maknanya setahun tu Firaun tak laksanakan projek bunuh anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Gitu dah. Jadi setahun lepas tu berlaku pula. Dia bunuh pula anak laki-laki di kalangan Bani Israel. Karenanya dia mimpi. Dia mimpi bahawasanya ada satu orang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan dia. Jadi dia tak tahu takdir Allah Ta'ala ni, Ya'wi, rupa-rupanya yang menghancurkan kerajaan dia tu dia sendiri pegang. Iaitu Nabi Musa AS. Lepas ni lah Nabi Musa masuk lagi. Sebab tu ada pepatah kau syair kau tak ingat lah. Musa murabba Fir'aun mursalun, gitu kalau tak silap. Wa Musa murabba Jibrilu dajjalun, gitu kalau tak silap. Musa yang diterbiah oleh Fir'aun jadi rasul, Musa yang diterbiah oleh Jibril jadi dajjal. Siapa Musa Samiri tu? Tu nak ayat kata khijai Allah Ta'ala ni kita tak boleh nak gahamuk. Tak boleh nak gahamuk, tak boleh nak seka lah. Tak boleh nak sengka. Sebab tu kita tak boleh orang panggil pandai hina. Terkadangnya anak orang kafir. Tapi kalau dia Tuhan nak bagi hidayah, jadi lebih alim pada orang yang beranak lahir-lahir dalam keluarga Islam. Tak ada pelik. Ataupun orang itu duduk di kalangan suasana bi'ah yang sayyi'ah, yang jahat. Tapi dia seperti ikan yang berada pada laut. Walaupun laut tu masing, letaklah ikan tu, daging dia tak jadi masing, jadi tawar. Boleh dimakan dengan senang oleh orang yang makan ikan. Walaupun dia duduk di kalangan ataupun dalam suasana yang jahat, bi'ah yang jahat. Tapi kalau Allah Ta'ala nak kebaikan bagi diri dia, maka tetap juga dia jadi baik. Tapi hak tu perkara tu terkadangnya menyalahi adat lah. Terkadangnya menyalahi adat. Orang panggil amrun khariqul lil adati. Perkara yang mencarikan adat. Sunnatullah, perkara hak Allah Ta'ala sunnahkan, ialah apabila diterbiah oleh orang yang jahat, maka lahirnya jadi jahat. Sebab guru yang mula-mula tu ibu bapa kita. Maka sebab tu sekolah yang pertama-tama sekali bukanlah sekolah pasti tadika, data Kelly ke berapa ni mudah atas anak tu, bukan. Ataupun sekolah rendah ke sekolah menengah ke madrasah ke pondok ke tahfiz ke, bukan. Sebenar-benar sekolahnya ialah rumah kita sendiri. Itu ibu bapa tu sendiri, bagaimana ke cara dia didik anak dia. Itulah yang menentukan orang panggil secara adatnya baik buruk seorang anak. Jadi dia tak boleh nak menyalah ke sekolah atau guru tu 100%. Kerana kalau start daripada rumah lagi tak semaya tak puasa roha, tak cara hukum hakam, tak cara urusan agama, baca Quran lagu mana-mana, cuma cuci, tak tahu najis, mulazah, mukhaffafah, mutawassithah, tak tahu istinja lagu mana, gapo, tak tahu. Tak diajar oleh orang tua. Maka lagu itulah yang bawa jakit sampai ke usahaku, begitulah. Jadi artinya kalau kita nak anak kita jadi solehah, maka pastikan didikan daripada rumah lagi. Kita didik dengan soleh, dengan baik, dengan ilmu agama, dengan tarbiyah yang bahasa diniyah
at-tarbiyatud diniyah. Kita ajar ke ulumi diniyah. Nah, ilmu-ilmu hak bahasa agama ia bahasa fardu ain. Daripada rumah lagi kita kena ajar. Qada-qada hak fardu ain. Nah, qada-qada itulah nafkah batin dia panggil. Nafkah batin tu. Yang mulia nafkah batin ni hak bahagian atas katil tu dah. Nah, hak tu zahir lagi hak tu. Ni, hak batin tu hak tak nampak Nah, ajak agama anak ni tak nampak. Tak nampak. Bahkan hak tu hak Allah Taala perintah dalam Quran. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Apa dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman mereka itu. Nah, qu anfusakum, peliharakan diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, naro, daripada kena bakaran api neraka. Yang mana tempat bakarannya, bahan bakaran api neraka ni waquduhan nas wal hijarah. Nah, bahan bakaran api neraka ni ialah manusia, bukan kayu mumuk yang kering. Bakaran api neraka ni ialah manusia dan batu-batu, yakni batu-batu berhala yang disembah oleh manusia ketika mana di dunia. Allah Ta'ala jadikan bahan bakaran dalam api neraka. Tengok munduk Tuhan dengan Tuhan pelesu ni. Nah, dia bukan Tuhan, Tuhan pelesu, makhluk aku, batu bahkan. Hari ni mung dia sekali masuk dalam api neraka. Tengok. Tu dah. Maka ulama para sahabat tanya. Para sahabat tanya Abdullah bin Abbas, lagu mana nak jaga anak diri daripada kena bakar api neraka, keluarga daripada kena bakar api neraka? Jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqihuhum fiddin. Beri pahamkan mereka itu ahli keluarga kamu dengan agama. Tu dah. Jadi bukan beri paham ahli keluarga saja, diri kita sendiri kena buat mula. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ibda'ul khair binafsika. Ibda' binafsik. Mulakan kebaikan tu dengan diri engkau sendiri. Mana kalau kita jenis bawa anak bini mari seorang, mari mengaji, mari menadah, mari dengar. Maka lagu itulah anak kita apa? Sesat. Nah, rajin pergi seorang, rajin pergi jemaah, rajin mendengar, rajin menadah, rajin mengaji. Nah, rajin bersahabat dengan tutuk guru, orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau jenis kita duduk bawa karaoke, duduk bawa melepok di kedai kopi, duduk bawa di tempat maksiat, lagu tu sesat dia akan jadi besar dengan lagu tu. Nah, tu lagu tu. Itu secara adabnya. Tetapi ada juga Allah Ta'ala menyalahi keadaan. Seumpama cerita Nabi Musa. Nah, itu lagu tu. Tengok. Jadi oleh kerana itu, Firaun ni, dia tanya pendapat ahli nujung dia. Ahli nujung kata, akan ada ni anak di kalangan Bani Israel ni, dia akan menghancurkan kerajaan Tuanku. Siapa tak tahu lah. Kalau begitu, Firaun pun wa arahal lah. Nah, bertitahlah Firaunnya supaya tiap-tiap anak laki-laki yang diberanakkan oleh perempuan Bani Israel, maka dibunuh. Tu setahun dibunuh. Lepas setahun pula oleh kerana ramai sangat, banyak sangat, berhenti sekejap. Maka tahun berhenti itu dipanggil tahun al-afu, tahun kemaafan daripada Firaun. Maka tahun tersebutlah Nabi Harun, kakak atau abang bagi Nabi Musa ni lahir. Maka Nabi Harun alaihi salam ni hidup selama 122 tahun. Dah 122 tahun. Dan wafat Nabi Harun alaihi salam ni sebelum daripada Nabi Musa. Mana wafat dulu. Wafat dia dulu. Dulu berapa lama? Dengan masa 3 bulan. 3 bulan sebelum Nabi Musa wafat dulu Nabi Harun. Kata setengah ulamanya sebelum 11 bulan. 11 bulan. Kata setengah ulama 11 bulan. Di mana? Tapi kata ni agak lemah sikit lah. 11 bulan tu pada bumi Teh. Pada Teh dia panggil. Pada Teh. Di Sina. Di kawasan Turu Saina. Tu sebelum daripada Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Sebelum daripada Bani Israel masuk ke bumi Palestin. Di pada Teh itu Allah Ta'ala uji ke Bani Israel ini sesak. Tak jumpa cara nak tobat. Nak keluar daripada pada Teh. Pada Teh dia panggil At-Tai.
Nah, alif lam ta ya o at-taihi. Tu. Jadi kata setengahnya Nabi Harun wafat situlah. Nah. Tu. Kalau kiranya, kalau kita buat kira-kiranya, selepas daripada Bani Israel diberi kelepasan keluar daripada pada Taih tu, Nabi Harun ni masih lagi ada. Masih lagi ada sebab ketika mana Nabi Musa naik ke Turu Sainat tu ke? Bersama dengan beberapa Bani Israel yang lain, Nabi Musa tinggalkan orang panggil Bani Israel itu kepada abang dia Harun. Ketika tu Musa Samiri mai buat kucar ni. Mai buat kucar kan. Iaitu dia buat lembu daripada emas. Lepas tu oleh kerana dia berilmu kan, dia tahu debu hak melekat di kaki pok akak iaitu Nabi Jibril alaihi salam tu, ketika mana Jibril nak naik ke langit, dia ambil debu tu masuk ke lembu emas tadi. Maka hidup lembu emas tu. Maka habis Bani Israelnya pakat duduk puja lembu emas tu. Duduk menyembah lembu emas tu. Itu jasa jahatnya Musa Samiri tu kan. Musa Samiri tu. Baik, habis itulah. Kemudiannya Nabi Harun ni nama dianya di Al-Quran Allah Ta'ala sebut 20 kali. 20 kali nama Nabi Harun disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Habis itu. Dan Musa dan Nabiullah Musa alaihi salam. Dan Musa alaihi salam. Ya wak kira Nabi Harun dulu tu sebab perekat orang panggil umur, usia. Nabi Harun lebih tua pada Musa. Kalau kira hak jadi Nabi dulunya Musa dulu. Musa dulu. Setelah tu Musa minta dengan Allah Ta'ala supaya akak juga abang dia jadi Nabi, jadi Rasul. Sebab abang dia lebih petah cakap. Tu dah. Sebab lebih petah cakap. Nabi Harun dulu. Nabi Harun dulu. 3 bulan sebelum Nabi Musa. Kata setengah 11 bulan sebelum Nabi Musa. Jadi Musa alaihissalam ni namanya Musa bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Tu. Dilahirkan Nabi Musa ni di Mesir ke? Bila? Pada zaman Fir'aun. Tapi pada tahun Al-Qatlu. Pada tahun membunuh. Tu dah. Kena kau jatuh tahun Nabi Musa lahir tu ialah tahun dijalankan projek membunuh anak-anak Bani Israel. Tu dah. Setahun dia bunuh, setahun dia maaf. Setahun pula dia bunuh, setahun pula dia maaf. Gitu. Fir'aun. Dia punya orang panggil projek membunuh tadi tu. Jadi dia jatuh pada tahun Al-Qatlu dia panggil. Sanah Al-Qatlu. Maka ketika tu mak dia tak ada apa lah. Tak nak bagi orang panggil askar Fir'aun ni terjah rumah dia. Maka terpaksalah mak dia tak nak bagi Musa ketika tu baby lagi, bayi lagi menangis, diletak ke orang panggil bara api itu di lidah. Pakai selop. Tak bunyi suara lah. Tu selamatlah Musa alaihissalam daripada ditangkap oleh tentera Fir'aun. Kemudiannya diperhanyutkan ke sungai ni. Dibuh oleh Bekah, diperhanyut ke sungai ni. Tak kedai Allah Ta'ala bini Fir'aun. Namanya Asiyah. Asiyah. Orang solehah. Orang salihah. Allah Ta'ala buat misal tengok Al-Quran. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah buat perumpamaan dengan perempuan yang mukmin, iaitu bini bagi Fir'aun. Jadi tak boleh kita nak suka lah. Ayat sebelum tu hewan perumpamaan orang kafir, bini para nabi.
Nah, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tuhan buat perumpamaan dengan perempuan yang kafir, kedua-duanya bini Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah. Jadi bini Nabi Nuh, Nabi Lut itu bukan setakat tak pakai tudung. Nah, bukan seksi dah. Bukan tak tutup aurat dah. Kafir dah. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Dua-dua tu duduk di bawah tarbiyah hamba-Ku yang soleh kedua-dua, bukan soleh biasa-biasa. Iaitu Nabi lagi Rasul, Nabi Nuh, Nabi Lut. Fa khanatahuma, khianatlah kedua-dua bini dia. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah Taala tak ada sikit pun orang panggil kasih belah pada kedua-duanya akhirat kelak. Wa qila dukhulanna rama'ad dakhilin. Dikatakan oleh malaikat kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama dengan penghuni-penghuni neraka. Ini ayat kata bini Nabi pun, kalau tak turut Nabi, apa tulah ke? Bahkan lebih teruk lagi lah. Itu nak ayat kata bahawasanya tak ada jaminan seorang bini, seorang anak. Maka samalah kita pun. Bini untuk guru ke, anak untuk guru ke. Bini untuk email, anak untuk email ke. Bini raja ke, anak raja ke, tak ada kira lah. Kita tak boleh jadi dalil. Tidak boleh jadi alasan. Apa ketua agama bini sendiri? Tak boleh kecek gitu. Orang kecek lagu ni kalau duduk zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, cerak-cerak dah kafir. Apa? Dah bini Nabi Nuh nak dakwah orang, bini sendiri pun kafir. Sudah. Habis kalau kira-kira ayat lagu tu kan. Nak jadi ketua agama, nak jadi tok guru apa, ustaz apa, bini sendiri tak boleh nak tarbiyah. Bini sendiri pun tak boleh kecek gitu. Bini orang urusan suami dia. Tuhan tak akan tanya mu tentang urusan bini orang. Tuhan tak akan tanya. Akhirat esok Tuhan tak tanya. Awak ni kenapa ni? Permaisuri sultan negeri awak ni begini-begini. Tak akan tanya. Kalau Tuhan tanya lagu tu, kita kena marah pula ke Tuhan. Awana Tuhan tanya kita. Kita bukan tok laki dia. Tanya tok laki dia lah. Tu makna lagu tu. Bukan soal kita tu dah. Wana bini Nabi Nuh ni, wana Nabi Nuh, tak ada. Yang akan ditanya tentang soal bininya suami masing-masing. Tu maka Nabi Nuh, Nabi Lut akan jawab di hadapan Allah Taala akhirat esok. Dia sapa ke dak, dia royak ke dak, dia dakwah ke dak, sama juga. Bini tu email pun tu email akan kena tanya. Bini tu guru, ustaz ke tu email, ustaz tu guru lah akan ditanya. Maka ustaz tu email tu guru ni lah akan jawabnya. Saya tak royak gapo tu, saya takut ke bini. Kena. Lepas pengaku ada sini. Saya royak dah tu. Saya kata dah ni pakai gini tak boleh ni. Nampak tu ada berapa semua, nampak kulit berapa ni. Ni tak tutup aurat gini ni. Tapi nak buat mana muka dia cengeng kan? Tu. Lepas dah jawab dah. Tunai dah tanggungjawab. Bukan tugas kita apa orang apa bini kata bini ni. Tu dayuh dia panggil. Tak boleh kata. Tak boleh pukul. Kalau pukul yang mentarbiah. Lagu mana? Tidak menyakitkan. Tapi mendidik. Itu. Bukan kata senja bini. Siapa patah. Tulah belekat masuk sepeta. Tu. Bukan cara Islam gitu tu. Itu lagu tu. Jadi akhirat esok tu akan tanya. Masing-masing mas'ul. Yang dipertanggungjawabkan. Tak suruh sibuk lah. Kalau bukan tanggungjawab kita tak suruh sibuk. Sebaliknya ada juga Allah Ta'ala jadikan tok laki jahat. Tapi bini baik. Siapa? Asiah tu. Jadi Asiah ni lah hak ambil bayi tersebut. Minta izin dengan tok laki dia perang. Nak jaga, nak pergo. Tu nak jaga, nak pergo. Siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi oleh kerana kasih dia ke bini dia, setujulah. Dia tak tahu kata Musa ni rupa-rupanya anak Bani Israel. Membesarlah Musa di istana perang. Tu nak. Tapi perang tu dia duk syok-syok dah. Ke budak ni ke? Dia duk syok dah. Sebab pernah satu kali duk ribu-ribu tu, Musa heret janggut. Senjoh janggut perang. Apa cabuk? Marah perang. Mujulah ada Asiah. Hanya sekat daripada dibunuh. Nak bunuh dah. Dia duk syok dah. Ke budak ni ke? Tak ada kot. Duk main dak kot. Akhir-akhirnya ia sungguh. Tu ia sungguh. Jadi perang tu
bapa akaknya Nabi Musa alaihissalam. Ditarbiyah oleh istana Firaun, tapi akhirnya jadi Nabi Rasul. Itu. Jadi sebab tu orang panggil cerita-cerita lagu tu sebagai inspirasi anak muda supaya kita tidak terkesan dengan suasana. Suasana orang panggil zaman kita moden ni semakin lama semakin mencabar. Nah, kebebasannya semakin hebat. Nah, kita orang duduk dalam surau dalam masjid ni memang kita tak berasa. Cuba kita terjun dengan anak muda. Macam-macam orang panggil pelik-pelik saja permainan anak muda sekarang. Tetapi anak muda sekarang ni mestilah mengambil iktibar cerita Nabi Musa. Walaupun dibesar di dalam istana Firaun, tapi kezaliman dan kekufuran Firaun tidak sedikit pun berjakit pada diri Nabi Musa alaihissalam. Apa gunanya ditarbiyah oleh Jabril? Jabril nak tarbiyah. Jabril nak jaga. Tapi akhirnya jadi raja. Seperti Musa Samiri. Musa murabba Fir'aun mursalun. Wa Musa murabba Jibrilu dajjalun. Musa yang ditarbiyah oleh Fir'aun jadi rasul. Musa yang ditarbiyah oleh Jabril. Akhirnya jadi dajjal. Itu. Ya. Macam mana? Dikatakan ada satu kisah lagi yang Jibril daripada dia cakap tu bara api itu Jibril elakkan dia kena kat lidah dia Nabi Harun dan Nabi Musa tu supaya dia tak bercakap tak sengaja lepas tu tak janggut. Tak tahu, tak dengar. Tak senang lagi tu. Ada? Ada? Wallahu a'lam. Tak senang lagi tu. Wallahu a'lam. Boleh jadi kot ada. Ni. Gecek tengoklah. Boleh jadi ada kot cerita tu. Wallahu a'lam. Tak rasa dengar lagi tu gitu. Tu. Tu aku buat Tu aku buat mak dia sendiri. Betul. Daripada kecil lagi. Habis dia tu. Habis. Jadi hidup Musa alaihissalam ni 120 tahun. 120 tahun umur Nabi Musa alaihissalam. Dan wafat Nabi Musa alaihissalam kemudian daripada Nabi Harun 3 bulan. Jadi 3 bulan selepas Nabi Harun meninggal, ataupun kita berlaku di atas pendapat yang mengatakan 11 bulan. 11 bulan kemudian Nabi Musa wafat. Ataupun 3 bulan kemudian Nabi Musa wafat. Dan dikebumikan Nabi Musa ni di Bukit Nibu. Di Bukit Nibu, iaitu bukit pada sebelah syarqi Bahril Mayyit. Tu sebelah sebelah timur Laut Mati. Gitu. Syarqil Bahril Mayyit. Sebelah timur Laut Mati. Dan Nabi Musa ni digelar dengan Kalimullah. Salah seorang nabi yang Allah Ta'ala buka hijab, dapat bermukalamah, dapat berkalam dengan Allah Ta'ala. Arti berkalam dengan Allah Ta'ala ni mana Allah Ta'ala bagi Nabi Musa pendengaran dan penglihatan yang baru, yang mampu Musa alaihissalam untuk dengar dan nampak sifat kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, lalu diberi faham kepada Musa apa yang Allah Ta'ala nak khitab, nak tuju cakap, nak perintah apa. Nak dipanggil hak tu kalimatun nafsaniyah, amrun i'tibari, tapi amrun i'tibari intizai. Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal tapi diambil cabuk faham daripada perkara hak wujud di mana sifat kalam nafsi. Hak orang panggil ma'ani tu. Hak tu wujudi satu. Satu saja, tak berhuruf, tak bersuara. Satu saja, tak banyak. Kita terjemuh kalam ismi tu dipanggil kalam dengan makna penutur atau pekata. Tapi hak diberi faham, hak diberi faham tu banyak. Ya Musa, ikhla'na alaika. Hei Nabi Musa, pecahlah 2 kasut kamu tu. Sebab apa? Sebab kamu berada pada bumi yang suci. Tu pada bumi yang suci. Jadi Nabi Musa alaihissalam ni salah satu daripada nabi yang dapat mukalamah dengan Allah. Lalu oleh kerana sedap sangat mukalamah dengan Allah Ta'ala ni, sehingga kata dalam hadisnya, Nabi Musa senantiasa lepas daripada dia dapat berkalam dengan Allah Ta'ala,
dia tak mampu nak dengar kalam makhluk yang baru ni. Manusia kecek ni tak boleh dengar, nak mutah selalu. Akhirnya dia tutup lubang telinga dia ni dengan kapah atau dengan kain apa-apa, tak boleh dengar. Sebulan begitu, 40 hari lagu tu. Barulah mampu dia buka balik dengar orang bercakap. Sebab apa? Sebab terlalu rendahnya kalam bashar ni, kalam manusia ni. Terlalu rendah sangat, siapa tak mampu dia nak dengar. Macam kita lah mampu dengar tak anjing menyalak. Mampu? Sedap tak kalau hari-hari anjing duk menyalak tu begitu? Keji pasal tu. Sebab bukan kalam kita tu. Syuh. Kita hamba. Maka gitulah bandingannya. Orang Nabi Musa AS dapat mukalamah dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, dia tak mampu nak dengar kalam bashar. Sebab apa? Sebab keji bagi dia. Maka oleh kerana sedap sangat bermukalamah dengan Allah, dapat nampak sifat kalam nafsi, kalam ismi, perkata penutur Allah Ta'ala. Maka Musa satu kalinya munajat di Tur Saina, minta supaya Allah Ta'ala bukakan hijab, biar nampak zat tu. Musyahadah zat. Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tatkala Musa alaihissalam sampai ke tempat miqat kami. Kawasan Tur Saina itulah. Fakallamahu rabbuhu, maka berkata-katalah akan Musa oleh Tuhannya. Qala berkata oleh Musa, arini anzur ilaika. Berikan kepada aku dapat nampak zat engkau wahai Allah. Nak nampak zat Tuhan pula. Tak usah dah. Bukan sedap sangat ni, tak puas hatilah. Dengar suara saja macam ni orang panggil takrib li fahmi saja, bukan duk buat contoh, bukan sebiji gitu dak dah. Macam orang bergawai lah. Hari-hari duk bergayu kata ni. Duk dengar suara tak puas hati, aku nak jumpa tengok depan comel lagu mana. Nak gitulah. Jadi duk dengar kalam Allah Ta'ala ni jadi sedap nak tengok zat Tuhan lah pula ya. Minta dengan Tuhan. Qala rabbi. Qala lan tarani. Tuhan jawab ke Musa, engkau tak dapat lihat aku ai fid dunya. Lan tarani ai fid dunya. Sebab apa? Karena di dunia ni Allah Ta'ala sifat taruh nikmat ru'yatullah fid dunya khusus khasatan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak dapat tu. Tu. Tapi walakin unzur ilal jabal. Sungguh berkata di dunia ni tak dapat, tapi harus. Itu mana lelaki tu? Unzur ilal jabal. Mu tengok pada bukit. Bukit Tur Saina lah. Fa ini istaqarra makanahu. Kalau bukit itu tetap tidak bergoncang, fa sawfa tarani. Mu akan dapat nampak zat aku. Jadi Allah Ta'ala ta'likkan sesuatu yang harus bagi bukit. Mana? Iaitu tetap. Tidak bergerak. Jadi bukit ni bergerak dan tetap. Gerak dan diam bagi bukit, itu harus. Betul tak? Bukit duduk diam. Duduk diam sekarang bukit ni duduk diam, tak bergerak. Tapi kalau Allah Ta'ala tajalli pada bukit, kalau bukit itu tetap diam, tak bergerak, tak bergoncang, fasawfa tarani. Maka selagi mu dapat lihat aku. Itu dia panggil ta'liku syai' bil jaiz jaizun. Itu kaedah ulama ahli sunnah kita faham. Gantungkan sesuatu dengan perkara yang harus, maka sesuatu itu harus juga. Mana? Ru'yatullah tu yang harus. Ni Mu'tazilah ingkar. Mu'tazilah ingkar. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tak kala mana Allah Ta'ala tajalli pada bukit Tur Saina. Tuhan menyata kepada bukit. Maka bukit itu jadi majlah, tempat nyata Allah Ta'ala. Ja'alahu dakka, maka bukit itu bergegar. Bukit Tur Saina tak mampu dia. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Nabi Musa pun rebah pesel, tak dapat lihat. Tak dapat lihat Musa alaihissalam kepada bukit Tur Saina. Itu azanlah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Kemudiannya Nabi Musa alaihissalam ni namanya disebut di dalam Al-Quranil Karim sebanyak 136 kali. 136 kali. Itu buat homework lah, nak cari sendiri dalam Quran. Habis itu kemudian dan Ilyasa. Macam Ilyasa dah. Kalau Ilyas tu nanti tu, ujung tu. Ni Nabi Ilyasa. Itu dah. Nabi Ilyasa. Dan Ilyasa, yakni dan Nabiullah Ilyasa alaihi salamu. Baik. Nabi Ilyasa ni berkhilaf ulama. Kata Muhammad bin Ishaq, Ilyasa ni Ilyasa bin Akhtub. Ilyasa bin Akhtub, nama dia. Tu. Dan ada juga setengah ulama dia kata Ilyasa ni ialah Nabi Zulkifli. Nama sebenar bagi Nabi Zulkifli. Zulkifli itu gelar dia. Itu Ibn Ishaq kata. Tetapi kau ni, kau yang marjuh dah ni, lemah lah ni. Sebab apa?
Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut asing-asing. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dhal kifli wa kullun minal akhyar. Dalam Al-Quran sebut dah. Dan ingatlah olehmu akan cerita Ismail dan cerita Ilyasa wa dhal kifli. Kalau hak tu lah pada sebut lain-lain. Nah, kalau Ilyasa ialah Zulkifli, Zulkifli Ilyasa, pada sebut so cukup lah. Ilyasa ataupun Zulkifli. Jadi kaul tu kaul yang agak lemah. Itu dah. Kemudian kata Abul Qasim Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhud Dimashqi, Tarikhud Damsyik atau Tarikhud Dimashqi. Dia kata Ilyasa ni nama lengkap dianya ialah Ilyasa Al-Asbat. Ilyasa Al-Asbat bin Adi. Ilyasa bin Al-Asbat dengan ta. Nah, bin Adi bin Shutlum. Pelik nama dah. Bin Shutlum bin Afrayum bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Jadi artinya Nabi Ilyasa ni kalau mengikut Ibnu Asakir dalam kitab Tarikhud Dimashqi ialah keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq. Nah. Artinya masih lagi Bani Israel. Tu masih lagi di kalangan Bani Israel. Tu. Dan dikatakan dia ni anak saudara bagi Ibnu Ammi Ilyas. Anak saudara, anak laki-laki pok saudara bagi Nabi Ilyas. Gitu. Tu wa yuqalu huwa Ibnu Ammi Ilyas an-Nabi alaihi massalamu. Gitu. Dan dikatakan ini dia tak tahu lah ni siapa hak kata tu. Wa yuqalu dan dikatakan. Ada orang kata tu. Ahli tarikh, ahli sejarah ke apa tak kira lah. Huwa siapa Ilyasa ni? Ibnu Ammi Ilyas an-Nabi alaihi massalamu. Ialah anak laki-laki bagi pok saudara sebelah bapa bagi Nabi Ilyas alaihi salam. Tu. Kalau kira ceritanya Nabi Ilyas dulu jadi nabi. Nah. Nabi Ilyas dulu jadi nabi, lepas falamma rafa'a Ilyas. Nah, tak kala mana Nabi Ilyas tu meninggal, wafat, maka digantikan dengan Ilyasa fi qaumihi pada kaumnya. Gitu. Itu riwayat Ibnu Asakir. Tu dah. Wallahu a'lam lah. Sejarah ni banyak. Kena pergi buka dalam Tarikhut Tabari ke apa banyak lah. Kata setengahnya Ilyas bin Akhta. Hak tadi itu Ilyas bin Akhtub atau Akhta tadi itu disebut dalam kitab Tarikhut Tabari. Nah, Muhammad bin Ishaq pun sebut lagu tu juga. Tu. Habis itulah. Habis. Kemudian dikatakan Nabi Ilyasa ni dia bersembunyi serta Nabi Ilyas di Jabal Qasyun daripada Ba'labak, daripada satu tentera nama Ba'labak. Ba'labak tu sahulah. Kerana orang panggil dia Ba'labak ni zalim dia nak menghancurkan Bani Israel. Jadi Nabi Ilyas dan Ilyasa ni dia bersembunyi di Jabal Qasyun. Dan wafatnya Nabi Ilyasa ni sebelum Nabi Zakaria alaihi salam. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut 2 kali nama Ilyasa. Pertamanya
Suratul An'am ayat 86. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Nah, dan bermula Ismail dan Ilyasa dan Yunus dan Lut, semuanya kami lebihkan di atas sekalian alam. Satu, Suratul An'am ayat 86. Satu lagi ayat tadi, surah kita baca tadi, surah Sad. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullun minal akhyar. Dan ingatlah akan cerita Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan Zulkifli, semuanya sekali itu setengah daripada mereka-mereka yang akhyar, mereka-mereka yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Itu dah. Tu dua tempat tu boleh baca lah. Kalau hak Nabi Musa 136 tu, gue jenuh nak baca kat ayat, dicari sendirilah tu. Nah, habis itu. Kemudiannya dan Zulkifli. Umur tak ada sebut kan ini. Sekejap nanti nak cik tengok. Ada tak umur dia? Ya. Tak ada sebut ni. Tak ada sebut ni. Tak ada. Tak ada sebut. Oleh kitabnya tak ada sebut. Tak ada sebut. Tak ada sebut, nak cari sendiri lah tu. Kemudian dan Zulkifli alaihi salamu. Pendapat yang masyhur Nabi Zulkifli ini ialah Nabi lagi Rasul lah. Itu qaul yang masyhur. Tapi wakilah kata setengah, dia bukan Nabi. Hanya seorang lelaki yang soleh. Dan hakim yang menghukumkan dengan adil hukuman dia. Nah, kata setengah. Kalau gitu Imam At-Tabari dia tawakuf. Dia tinggal. Dia terhenti. Dia tidak menghukumkan dia tu bukan Nabi ataukah Nabi. Senyap situ. Tu. Bahkan dalam satu riwayatnya dikatakan Zulkifli ni gelar bagi Nabi Ilyasa tadi. Pula dah. Jadi pelik habis pula dah cerita. Tapi qaul yang masyhur, Zulkifli ni ialah seorang Nabi, seorang sosok yang lain. Bukanlah dia tu Nabi Ilyasa, dan sosok yang lain. Bukan dia tu satu gelaran bagi Nabi Ilyasa, dia tu sosok insan yang lain. Lagi pula bukan hanya laki-laki yang soleh atau hakim yang adil, bahkan dia Nabi lagi Rasul. Tu sebab dalam Quran sebut wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum minal akhyar. Ingatlah akan Ismail. Ismail tak ada siapa dia iktiraf, memang Nabi lagi Rasul. Ilyasa dan Zulkifli ni dua sosok ni ada dia berpapuh kata Ilyasa ialah Zulkifli, Zulkifli ialah Ilyasa. Dah ulama sebut kata kalau hak tu lah, apa duk sebut dengan wal Yasa'a wa dzal kifli. Tu bermakna tokoh lain-lain. Lagi pula diberikan dengan Ismail hak Nabi. Wa kullun. Semua sekali tu Tuhan takkid. Minal akhyari. Setengah daripada mereka-mereka yang terpilih. Dia sebut tak akhyar dalam Quran ni bukan orang pilih yang biasa adalah Nabi lagi Rasul lah. Tu makna terpilih. Sebagaimana Nabi kita, ana khiyarun min khiyari. Aku yang terpilih daripada sekalian yang terpilih. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sekalian abain Nabi wa ummahatin Nabi itu semuanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, bahkan kebanyakannya mereka nabi-nabi, rasul-rasul aku. Wa taqallubaka fis sajidin. Berbolak-baliklah engkau di dalam mereka-mereka yang bersujud. Apa maksud? Yakni min sulbi nabiyyin ila sulbi nabiyyin. Daripada sulbi seorang nabi kepada sulbi seorang nabi, ila sulbi nabiyyin kepada sulbi seorang nabi yang lain, hatta sirta nabiyyan, sehingga engkau hai Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Tu tengok. Tu habis itu. Kata satu jemaah daripada ulama adalah Zulkifli ni ialah anak bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Artinya Zulkifli bin Ayyub.
satu kata setengah. Nah, kata setengahnya Nabi Ayyub alaihi salam punya anak siapa? Zulkifli ni. Diriwayatkan Nabi Zulkifli ni setiap harinya semaya 100 rakaat. Dah. Dan pada bukit Qasyun di Damsyik tu adalah makam yang dikatakan makam Nabi Zulkifli. Wallahu a'lam sejauh mana. Nah, Allah lah yang Maha mengetahui hakikat hak sebenar ceritanya lagu mana. Tetapi di dalam Al-Quran Nabi Zulkifli itu sama juga dengan Nabi Ilyas, namanya disebut sebanyak 2 kali saja. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Dan Daud alaihi salam. Dan Daud ini dan Nabiullah Daud alaihi salam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.